orang yang suka melukis, menulis puisi, okey. Itulah ciri-ciri orangnya. Okey, orang yang suka bersajak. Okey, ekspresi, estetika. Okey, orang yang berseni lah. Okey, memang banyak idea. Kalau kita suruh bersajak, memang boleh bersajak. Kalau kita suruh melukis, okey, memang dengan mudah je tengok melukis, boleh melukis. Okey, seterusnya kamu tengok ciri-ciri dia, kerjayanya orangnya macam mana. Okey, kerjayanya biasanya dia lebih kepada arkitek. Okey, orang minat orkestra. Okey, kartunis, pereka fashion, grafik. Okey, juru hias dalaman. Okey, interior designer. Okey, popular sekarang ni interior designer. Okey, juru solek, juru foto. Okey, orangnya memang tidak suka bekerja dalam keadaan berserutur lah. Tidak suka. Jadi, okey, itulah adalah ciri-cirinya. Okey, kamu tengok seterusnya sosial. Okey, orang ciri-ciri sosial ni orang yang boleh bekerjasama. Okey, rasional, bijaksana, mengambil berat. Okey, orang yang boleh memujuk, penyabar. Okey, extrovert. Okay, mudah bergaul. Kadang-kadang kita datang ke satu-satu tempat ataupun pindah sekolah ataupun masuk dalam satu-satu organisasi, kita rasa macam susah nak bergaul dengan orang. Tapi orang yang ciri sosial ni dia sangat mudah didekati lah. Dia pun mudah didekati dan orang pun mudah mendekati dia. Orangnya sangat sabarlah. Okey, ciri khas dia suka menolong, bekerjasama, mesra, peramah dan sabar. Okey, biasanya kerjaya bagaimana? Okey, guru. Okey, semestinya lah guru ni orang yang sangat mudah didekati dan orang yang mudah bersosial. Okey, jururawat. Okey, pemandu pelancong. Okey, kaunselor. Okey, guru kaunseling itu sendiri memang ciri-ciri yang ada padanya memang sosial. Okey, mudah didekati. Okey. Okey, kita tengok yang seterusnya, enterprising. Okey. Enterprising ni, okey, cikgu tengok adalah di kalangan kawan-kawan kamu yang sentiasa share. Ada yang beberapa orang share apa dia jadi dropship ke apa. Itu adalah ciri-ciri orang enterprising. Orang yang daya pujuknya sangat tinggi. Okey, contoh kamu ada jual satu-satu barang, okey. Kamu promote kat kawan kamu. Tapi dengan cara kamu tu, kawan kamu jadi nak beli, berminat nak beli. Okey, dengar produk ni baguslah. Itu adalah ciri-ciri orang enterprising. Okey, kalau kamu ada ciri-ciri itu, okey, kamu boleh pupuk dari sekarang. Okey, orangnya sangat bermotivasi sebabnya dia nak daya pujuk tinggi tu, dia nak cerita pada satu-satu produk dia ataupun apa yang dia jual tu memang bersungguh-sungguh. Sampai contohnya cikgu yang promote tak ada orang nak beli. Tapi orang enterprising ni dia cerita sikit je. Tapi orang berminat untuk beli. Itu adalah ciri-ciri orang enterprising. Okey, orangnya lebih materialistik lah. Okey. Biasanya ciri-ciri pekerjaan dia ni usahawan. Memang tak larilah dari usahawan. Eksekutif pemasaran, ejen insurans, peguam. Okey, peguam kamu tengok ciri-ciri orang yang boleh memujuk orang lain. Daya pujuknya sangat tinggi. Okey. Itu adalah ciri-ciri yang ada pada dia. Okey, ciri asas yang paling basic ada pada dia adalah suka mempengaruhi, memanipulasikan dan bijak berkomunikasi. Okey, dan yang terakhir. Ni adalah konvensional. Konvensional ni adalah orang yang minat dengan nombor lah. Okey, kadang-kadang kita nak menghafal nombor akaun bank pun tak ingat. Tapi orang konvensional, nombor akaun bank lah 12 nombor pun dia boleh ingat. Okey, ciri orangnya sangat berstruktur lah. Berstruktur, okey, memang sukakan nombor. Okey, lebih mudah mendengar arahan lah. Okey, kalau kita tengok ciri-ciri pekerjaannya seperti pegawai bank, okey, juruwang, juru audit, kerani, setiausaha. Okey, itu
ya 6 personality yang ada pada anda. Okey, cikgu sentuh sikit hala 7 selepas tingkatan 3, okey. Okey, berdasarkan 6 personality itu, okey, investigatif, realistik, itu adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan aliran sains tulen. Okey, yang mana ada STEM, cikgu ini cikgu tak berapa pasti okey, cikgu Arifah ataupun cikgu Alina boleh explain balik, okey, di SMK Datuk Abu Bakar ni aliran sains tulen STEM A yang dipanggil itu, okey, yang ada fizik, kimia, bio, matematik tambahan lah. Okey, dan ada aliran fizik, kimia, bio yang STEM B tu ada sains komputer, dan seterusnya tu ada STEM tambah A yang artistik tu. Okey, yang kelas ada kelas perakaunan, kelas PSV. Okey, Cikgu Alina ataupun Cikgu Arifah boleh tambah aliran-aliran yang ada di SMK tak? Okey, untuk kelas 4 KAA ataupun KAA bagi tingkatan 4 dan 5, dia ada aliran agama dan subjek sains tulen. Aliran agama dia ada pendidikan syariah Islamiah, ada Al-Quran Sunnah dan juga ada bahasa Arab ya, selain subjek sains tulen. Ada juga yang di KAA tapi dia ambil juga dia tidak ambil sains tulen sepenuhnya. Maksudnya dia ada ambil macam sains komputer, tapi ada beberapa orang sajalah yang macam tu. Okey, untuk sains tulen adalah kelas STEM A saja. Ya, STEM A1 STEM A1 dia sains tulen pure lah. Okey. Untuk STEM B dia ambil account dan juga ada matematik tambahan. Untuk STEM C, sekolah kita ada 4 STEM C 1 hingga STEM C 4. STEM C ni dia biasanya dia sains sosial. Dia ada 2 aliran sains gunaan, 2 subjek sains gunaan. Contohnya dia ambil RBT ataupun dia ambil reka cipta dan dia ambil sains rumah tangga. Nampak So sains gunaan tu sama ada dia ambil sains rumah tangga ataupun reka cipta ataupun sains rumah tangga dengan apa tadi cikgu sebut? Sains komputer. Dia ambil begitulah subjek dia punya kombinasi. Dan untuk aliran untuk aliran sastra kemanusiaan, sekolah kita ada 3 sahaja, iaitu sastra 1 sehingga sastra 3. Yang mana dia ambil subjek seni visual saja. Ada 7 subjek saja Cikgu Sheila. Subjek teras dan 1 tambahan dia adalah pendidikan seni visual. So kebanyakan di sekolah kita dia yang untuk yang paling banyak, yang paling ramai murid-murid masuk ini adalah pelajar dari kelas sains gunaan tadi, C1 hingga C4 dan juga kelas sastra. Untuk sains tulen, untuk kelas KAA ni tak berapa ramai. Jadi cikgu sangat menggalakkan tingkatan, yang mana tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 sekarang awak dah kena fokus matematik, sains tu memang kena. Sebab untuk cikgu tambah sikit Cikgu Sheila, saya tambah sikit. Boleh. Untuk supaya kamu ni ada satu semangat yang mana akan datang ni, maksudnya akan datang bagi cikgu adalah 10 tahun akan datang, pekerjaan di dunia, di Malaysia khususnya akan berubah yang mana dia berubah kepada revolusi industri 4.0 dan 5.0, ke arah 5.0 sekarang ni. Maksudnya bila kita bergerak ke arah revolusi 5.0, pada ketika itu tak ada lagi pekerjaan-pekerjaan yang mana menggunakan tenaga manusia yang banyak. Masa tu kebanyakan semua pekerjaan menggunakan teknologi. Menggunakan, bila bercerita tentang teknologi mesin ini, kemahiran matematik, kemahiran sains sangat penting yang mana sekarang ni dah diwar-warkan tentang STEM. Nama tingkatan
kelas bagi tingkatan 4 pun dah berubah. Semata-mata untuk menyedarkan ataupun memberi sedikit gambaran bahawa pada masa akan datang STEM ini sangat penting. Apa itu STEM? Sains, teknologi, English dan matematik. So subjek ini yang kamu kena perteguhkan. Jika kamu adalah pelajar tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3, kamu kena bersedia bahawa pekerjaan akan datang akan berfokus kepada subjek-subjek ini. Sains, teknologi, English dan matematik. So, tolong fokus. Jangan main-main Boleh? Okey, teruskan Cikgu Sheila. Terima kasih. Okey, terima kasih Cikgu Alina. Okey, Cikgu harap kamu jelaslah. Okey, Cikgu sambung sedikit lagi untuk hala tuju selepas tingkatan 3. Okey, selain dari aliran yang ada di Sekolah Menengah Dato' Abu Bakar, okey, SMK DAP. Okey, kita ada MRSM. Okey, sekarang ni MRSM untuk tingkatan 1 dan tingkatan 4 telah dibuka. Jadi anda boleh mula mengisilah. Okey, tarikh tutupnya lama lagi. Okey, bulan November. Tapi jangan terlepaslah sekiranya anda ingin menyambung ke MRSM. Untuk seterusnya sekolah berasrama penuh SBPI. Okey, sekolah integrasi ni masih belum buka lagi linknya. So anda kena get ready dari segi PBD lah. Okey, untuk masuk aliran ke MRSM ataupun SBP ni PBD-nya agak tinggi. Okey, untuk mula-mula mengisi tu mesti mendapat PBD 4 dan ke atas. Okey, kalau anda mendapat 3 ke bawah, okey, anda terus di-reject. Okey, betapa pentingnya anda masuk kelas, membuat latihan dan tugasan hantar pada cikgu supaya guru subjek boleh menilai anda berada di PBD mana. Okey, untuk masuk ke kuliah vocational, okey, PBD yang ditetapkan adalah band 3. Okey, band 3 dan setiap kuliah vocational itu mempunyai kos yang tertentulah. Okey, macam kita tahu kuliah vocational Sepang ni dia ada 7 kos lah. Okey, aircon pun ada, culinary pun ada. Culinary iaitu masakan tu ada. Cikgu pun tak berapa ingat. Nanti cikgu akan unit counselling akan adakan taklimat lah untuk aliran ke tingkatan 4 lah. Ini sepintas lalulah. Okey, seterusnya sekolah menengah teknik. Okey, SMT pun sama. SMT dekat Malaysia ni tidak banyak, hanya 4 SMT sekolah menengah teknik sahaja. So PBD yang akan diambil kira sangat tinggi. Okey, band 4. Okey, apa yang untuk masuk ke MRSM, SBP dan KV ni dia mengambil kira tiga benda lah. Okey, yang pertama PBD, yang kedua ujian yang akan diadakan di sekolah. Okey, dan yang ketiga psikometri. Okey, psikometri itu IKP yang kalau murid tingkatan 3 telah buat baru ini minggu lepas unit counselling dah buat ujian kecerdasan pelbagai, itu diambil kira. 3 itu diambil kira dan di samping core curriculum anda. Contoh anda masuk Kelab Kejaya ni, okey, anda dapat grade apa? A, B, C, dan itu diambil kira ya. Dan untuk masuk ke MRSM, SBP, KV, teknik ni dia akan ada satu lagi ujian, iaitu selepas anda mengisi anda akan ada ujian PKSK. PKSK ni akan dilakukan, anda boleh memilih pusat-pusat tertentulah. Semasa ujian PKSK tu dia ada dua part, iaitu artikulasi dan matematik sains serta bahasa Inggeris. Okey, untuk artikulasi tu karangan bahasa Melayu dan untuk yang objektif tu bahagian A, bahagian objektif tu termasuklah matematik, sains dan bahasa Inggeris. Okey, dia akan mengambil kira itulah. So sekiranya anda berada di tingkatan 3 sekarang, okey, berminat ataupun berniat untuk memilih sekolah-sekolah yang cikgu beritahu tadi, boleh bersedialah dari segi PBD, dari segi tak lama lagi sekolah kita akan mengadakan pentaksiran, okey, ujian ya, pentaksiran peringkat sekolah, okey, psikometrik, get ready untuk mengisi borang. Okey, cikgu rasa untuk aliran tingkatan 3, hala tuju tingkatan 3 itu sahaja. Okey, anda semua jangan risau yang murid tingkatan 3 ni, insya-Allah unit counselling akan mengadakan taklimat lah supaya
anda lebih jelas. Okey, cikgu akan terangkan sikit hala 7 selepas tingkatan 5. Okey. Okey, laluan cikgu cerita sepintas lalu sahaja. Okey, laluan akademik selepas SPM. Okey, anda mempunyai pilihan untuk masuk ke tingkatan 6. Okey, tingkatan 6 ni sebenarnya satu laluan yang agak baiklah. Bukan agak baik, memang baiklah. Pertamanya anda tidak perlu membuat pinjaman, okey, belajar di sekolah pun percuma dan tidak memerlukan banyak bayaran lah. So selepas habis SPM, dia tidak perlu isi link borang apa-apa, anda ditawarkan. Sekiranya berminat boleh klik setujulah. Okey, seterusnya UPU. Okey, untuk tahun 2020 dia agak berbeza dengan tahun 2019. Okey, kita cerita yang terdekat lah. Okey, untuk tahun 2020 ni UPU dia untuk laluan kemasukan ke IPTA dia tawarkan diploma ataupun asasi. Jadi sekiranya anda berminat untuk melanjutkan ke diploma, okey, boleh get ready dari sekarang lah, ataupun asasi. Asasi ni dia agak terhad lah. Okey, biasanya asasi ni untuk aliran sains ataupun untuk aliran kemanusiaan pun ada, asasi law ada, asasi TESA pun ada. Yang selebih tu adalah asasi sains, asasi kejuruteraan. Itulah. Okey. Seterusnya dalam UPU juga ada ILKA, itu Institut Latihan Kemahiran. Okey, seperti IKBN, itu Institut Kemahiran Belia Negara. Okey, College Community. Jadi sekiranya anda berminat untuk pergi ke kemahiran, contoh anda nak meneruskan bidang pelancongan ataupun masakan ataupun perhotelan, itu berada di dalam ILKA ataupun kosmetologi, kosmetik, juru makeup ni, juru solek. Okey. Okey, dan yang seterusnya ada satu lagi matrikulasi. Okey, untuk lepas SPM ni matrikulasi dia pecah kepada dua, iaitu matrikulasi perakaunan dan matrikulasi sains. Sains tu pun dia ada pecah lagi ke juruteraan. Okey, perakaunan pun dia pecah lagi kepada dua, perakaunan profesional dengan perakaunan biasa. Okey, perakaunan profesional ni subjek yang dinilainya agak tinggilah. Okey, matematik mesti A, bahasa Inggeris pun mesti A. Okey, untuk aliran kemanusiaan perakaunan biasa ni, okey, dia subjek yang dinilainya agak rendah lah. Okey, sekiranya C dan ke atas dah boleh memohon lah, boleh memohon, tetapi biasalah persaingan untuk anda agak tinggilah. Jadi cikgu berharaplah sekiranya anda berada di tingkatan 5 sekarang, anda dah usia, orang panggil usia, lihat-lihatlah ingin hala 7 ke mana. Okey, tingkatan 6, UPU, matrikulasi. Okey, CJ kemahiran ni termasuk dalam UPU, cuma cikgu asingkan supaya anda nampaklah dalam UPU tu. Okey, ataupun anda bercadang nak berkahwin terus ataupun nak bekerja sambil belajar pun ada. Sekiranya kadang-kadang kita ni ada kengkangan yang tak dapat dielakkan, tapi belajar, cikgu harap teruskan belajar walau di mana, walau bagaimanapun. Sebenarnya berbagai-bagai cara lah untuk kita sambung belajar. Jadi cikgu rasa untuk laluan lepas SPM ni pun sama, Cikgu Alina mungkin akan ada taklimat yang lebih jelas lah selepas anda habis SPM, cara-cara mengisi borang UPU semua. So borang matrikulasi. So jangan risau sangat, cuma anda sekarang ni bersedia dari segi pengurusan masa, pengurusan emosi untuk anda melalui kehidupan kita yang perlu diteruskan ini semasa pandemik. Okey, cikgu rasa itu sahajalah. Semoga perkongsian ini dapatlah anda buat satu kesimpulan untuk diri anda. Okey, cikgu rasa itu sahajalah. Okey, cikgu serah balik pada Cikgu Alina ataupun Cikgu Arifah. Okay, terima kasih Cikgu Nalita Sheena. Okay, sama Cikgu Azan, kita tunggu sekejap .
Baik, terima kasih Cikgu Sheila. Okey, untuk hari ini apa yang Cikgu Sheila terangkan tu awak boleh faham dan awak boleh tahulah awak punya minat kerjaya lepas ni kan. Okey, dan awak tahu apa hala tuju awak lepas habis sekolah. Okey, sama ada yang Cikgu Sheila beritahu awal-awal tu atau yang last tu. Sama ada nak kahwin ke. Yang last tu nak kahwin je lah kan, nak kahwin awal tu. Okey, ada soalan apa-apa? Ada apa-apa persoalan? Okay, kita buka untuk soalan Ada 23 orang saja. Patutnya 100 lebih. Sebab pelajar ahli kelab sesi pagi pun 40 lebih, sesi petang pun 60 lebih, jadi 100 lebih lah. Tapi sayangnya minggu ni cuma ada 27 sahaja. Termasuk cikgu lah 27 ni. Okey, ada soalan tak? Tak ada? Tak ada soalan? Semua dah isi link kehadiran? Okey, so kalau tak ada apa, kita tutup lah kita punya perjumpaan ni dengan tasbih kifarah dan surah Al-Na'am. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, kita buka kamera ya sebab ni perjumpaan terakhir. Kalau boleh, kalau dapat kita buka kamera lah, cikgu. Kak Ain boleh? Kak Ain, Kak Yati. Okay, ni yang lain. Emilia.
Oh, kamera Pertukaran terakhir, mari kita ambil gambar. Okay, jap. Cepat Kain. Izlin, cepat Izlin. Tu dia nampak Kain. Okay Izlin, okay good. Terima kasih Izlin, nanti jangan lupa bagi cikgu report dengan kehadiran. Okey cikgu. Okey, untuk yang slogan Merdeka, cikgu dah sharekan pemenangnya di grup WhatsApp kelab. Jadi cikgu mohon respon ya untuk nak dapatkan email masing-masing supaya e-sijil dapat dijana Okey, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okey, bye. Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Terima kasih banyak. Minta maaf. Alhamdulillah. Cikgu. Berjaya. Okey, Assalamualaikum. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Alina. Terima kasih Cikgu Sheila. Cikgu Arifah. Terima kasih cikgu. Okay, sama. Alah, budak-budak ni baguslah semua. Cikgu Nazatul, cikgu dari mana? Kan, itulah. Kak Sheila, dari mana Kak Sheila? Kak Ain tanya. Tak buka mikrofon, jawab tapi tak buka mikrofon. Sebenarnya saya pindah dekat je sebenarnya dari SMK Seri Sedang. Okay. Right. Tinggal berdekatan sinilah Sungai Merak. Sekolah Seri Sepang baru je lepas majlis perpisahan hari tu kan? Seri Sedang. Betul ke? Bukan Seri Sedang. Seri Sedang. Bawanya mana? Okay. Bayar sihat ke? Alhamdulillah. Kita sebelah meja saya. Saya hari ni baru masuk kelas Baby sihat ke? Alhamdulillah. Baru habis pantang. Alhamdulillah. Baru pertama habis pula last pokok. Dah habis ke pantangnya? Wah, ikutkan habis lah 2 bulan. Habis pantang orang Melayu lah 44 hari. Yelah, tak apalah. Tapi sekarang munculnya PDPR kan? Bolehlah walaupun pantang kan? Alhamdulillah. Taska semua tak buka kan? Yelah, okey lah. Ada nak bincang ni? Semoga ada nak bincang apa lagi ke? Tak ada kot. Okey. Tak ada dah. Sebab saya kan? Hari ni perjumpaan akhir kan? Report pun saya minta budak-budak tolong buat kan untuk yang perjumpaan minggu lepas dengan minggu ni lah. Itu memang kerja SU tu. Kerja SU memang kerja kan, itulah saya bagi kat dia orang je. Settle lah insyaAllah. Alhamdulillah. Okeylah. Terima kasih semua ya. Okey, terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Jumpa lagi. Arifah, Alina, terima kasih banyak. Okey, bye. 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 Sambil ambil gambar anak yang buat kerja sekolah. Nak ambil. Saya pun baru balik dari servis kereta ni tunggu anak. Berkemah. Berkemah. Kat mana tu? Kat mana tu? Kat garaj rumah. Oh, kat garaj rumah. Yang kan kat luar. Ya. Anak berkemah. Ya. Ya, paling bagusnya. Berkemah dia berkemah online. Oh, iya ke? Patut nampak pakai baju pendek tu. Ya Allah. Berkemahnya. Sekarang kan semua gitu. Tengok buat gadget ni. Betul. Hari tu anak-anak buah pengangkap. Dia pun buat macam tu juga. Sama. Itulah. Kita jumpa sekejap je hari tu kan. Lepas tu dah cuti PKP. Ya. Dia dah sebelah-sebelah ni Alina. Kita orang sebelah. Sebelah.
Pages Mentor kita orang, 2 orang dengan ni. orang. Kejap, Mama hantar kat cikgu. Okey lah. Okey. Okay. Semua Bye. take care. Bye. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam.